Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik Sahih Bukhari terjemahan Daud Hasan. Terjemahan Daud Hasan oleh Maulana Asri ya. Kita sekarang bincang bab yang ke-11 lah. Bab yang ke-11. Okey, bab ni pelik lah, nak canggih sikit lah. Bab yang ke-11 dia. Nota kaki 240 ni. Bab yang ke-11 ini dikenali sebagai bab tanpa tajuk. Jumlah bab-bab yang seumpama ini banyak dalam kitab Sahih Bukhari. Bab tanpa tajuk ni. Tu dia dia. Bab tanpa tajuk. Dan ulama lah tak boleh bubuh tajuk ni. Macam Sahih Muslim tu, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sahih Bukhari tak boleh bubuh. Salah dari segi ilmiahnya. Dari segi amanah ilmu ni salah. Amanah ilmu ni salah kalau bubuh tajuk sebabkan Imam Bukhari tidak bubuh tajuk ni. Jadi sini bab yang seumpama ini banyak bukan sikit, banyak dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum ini kumpulan hadis-hadis yang dikemukakan didahului dengan tajuk-tajuk yang mengandungi maksud-maksud tertentu. Di samping ia mengisyaratkan kepada pendapat pengarangnya dan menunjukkan keunikan serta keistimewaan. Unik, istimewa, tersendiri kitabnya berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Tak serupa dia, carilah dia tak serupa Imam Bukhari dah. Sahih Bukhari ni pelik dah. Namun kali ini hadis yang dikemukakan tidak diberi sebarang tajuk. Ada hadis tapi tajuk tak ada. Berkenaan dengan bab tanpa tajuk seperti ini, para pensyarah hadis Bukhari lah telah mengupasnya dengan membuat pelbagai andaian lah dan kesimpulan yang berbeza-beza. Antara lainnya ialah seperti berikut. Imam Bukhari terlupa membuat tajuk bab di sini ni. Ada juga kata Imam Bukhari lupa dah. Sipir-sipir siapa tak ingat lagi dah. Yang kedua, bukan Imam Bukhari terlupa membuat tajuk bab di sini. Sebenarnya beliau telah membuat bab dan tajuknya, tapi kerana kecuaian penyalin-penyalinnya tercicirlah tajuknya. Ada juga kata gitu dah. Masalah orang nyalin tak ingat, terlupa tulis. Cuai sehingga tak tulis. Pendapat ketiga, Imam Bukhari sebenarnya tidak meletakkan sebarang bab-bab pun di sini. Memang Imam Bukhari tak berubah bab pun. Pemisahan dengan bab yang baru ini hanya dilakukan oleh perawi-perawi kemudian sahaja. Ada juga kata gitu dah. Pendapat yang keempat pula, Imam Bukhari sengaja meninggalkan setengah bab tanpa diberikan tajuk terlebih dahulu. Kerana beliau bermaksud untuk meletakkannya kemudian setelah mendapatkan nama tajuk yang sesuai. Jadi dia sipir dulu. Takkan ada tajuk yang sesuai. Dia tak ubah lalu dah. Tetapi beliau tidak sempat berbuat demikian kerana ajal lebih awal datang menjemputnya. Pendapat yang keempat ni nak. Kerana dia sipir. Tak tahu nak buat tajuk apa lagi. Sesuai. Lepas ni lah. Ada. Pendapat kelima, Imam Bukhari tidak membuat tajuk-tajuk bab untuk hadis-hadisnya serentak dengan penyusunan hadis-hadis tersebut. Sebaliknya beliau hanya meletakkan tajuk-tajuk bab selepas semua hadisnya selesai disusun. Dia susun-susun tu baru buat tajuk dah. Besar sekali kemungkinan semasa proses meletakkan tajuk bab beliau telah terlupa atau tidak sempat melakukannya kerana dijemput oleh Allah untuk pergi kepada yang lebih awal. Gitulah. Tapi adalah kritik pendapat ni lah. Pendapat yang keenamnya, kedudukan setiap bab yang tidak diletakkan sebarang tajuk oleh Imam Bukhari adalah sama seperti fasal atau ceraian bab dalam kitab-kitab yang lain. Dalam erti kata yang lain, bab tanpa tajuk tersebut adalah seumpama fasal bagi bab yang bertajuk sebelumnya. Jadi maksud-maksud hadis dalam bawah bab ini juga mempunyai sedikit sebanyak kaitan dengan bab yang sebelumnya. Jadi dia macam fasa, macam bab besar ada fasa-fasa dia. Bab-bab kecil lah dia. Jadi bab kecil ni ia sebenarnya fasa pada bab besar gitulah. Dia tidak bertajuknya. Jadi maksud hadis di bawah bab ini juga mempunyai sedikit sebanyak kaitan dengan bab sebelumnya lah. Inilah pendapat kebanyakan pensyarah-pensyarah kitab Sahih Bukhari termasuk Al-Kirmani, Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Al-Aini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Qastallani, Syekh Nurul Haq, Syekh Waliullah dan lain-lain lagi. Malah Hafiz Ibn Hajar telah menyatakan maksud ini pada lebih daripada 40 tempat dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi Imam Ibn Hajar ni 40 tempat jumpa dengan bab tanpa tajuk ni, dia kata ginilah. Pendapat yang kena lah. Sesuai dengan bab macam fasal ni. Okey, yang ketujuh, menurut Syekhul Hind Maulana Mahmud Al-Hasan, ni pelik lah. Tidak semua tanpa bab tanpa tajuk dalam kitab Sahih Bukhari sesuai disamakan dengan fasa. Tapi Syekh Hind ketua ulama hadis di India ni, Syekh Hind Maulana Mahmud Hasan, Syekh di India dah. Jadi dia kata apa?
Tidak semua serupa fasa atau bab kecil lah. Mengatakan Imam Bukhari tidak sempat meletakkan sebarang tajuk pada sekalian banyak bab juga tidak munasabah, kata dah. Kerana menurut beliau, jika benar Imam Bukhari tidak sempat melakukannya, tidak sempat buat tajuk, bab tersebut pastilah akan banyak terkumpul di bahagian-bahagian terakhir kitab beliau. Sedangkan bab-bab seumpama itu sudah terdapat di bahagian awal lagi dalam kitab Sahih Bukhari ni. Dan pendapat yang mengatakan beliau terlupa juga langsung tidak boleh terima, kerana beliau sempat mengajarkan kitab tersebut selama bertahun-tahun lamanya kepada seramai 90,000 orang muridnya. 90,000 orang murid dah. Mengajar semua dia. Ngajar dia ke muda sampai ke mati dah. Mengajar kitab Sahih Bukhari. Ada pun. Dah, lupa kan. Tercatat. Menurut beliau, pendapat yang lebih sesuai ialah sebenarnya Imam Bukhari sengaja berbuat demikian mengikut Syekhul Hind Muhammadul Hasan. Pendapat yang lebih sesuai ialah sebenarnya Imam Bukhari sengaja berbuat demikian. Tujuan beliau berbuat demikian begitu ialah untuk mengasah minda para pembaca kitabnya supaya mereka menyimpulkan sendiri tajuk-tajuk yang sesuai dan difikirkan munasabah berpandukan isi kandungan hadis. Contoh-contoh kitab, contoh tajuk bab yang telah diberikannya di tempat-tempat yang lain-lain di sepanjang kitabnya. Jadi tengok kitab sebelumnya, bab sebelumnya, bab selepasnya, kita akan berasa bab gapa sesuai dan gitulah. Jadi nak buat latihan kepada anak murid dia bab gapa ni. Ini kerana antara tujuan Imam Bukhari mengarang kitab sahihnya bukanlah sekadar ingin mengumpulkan koleksi hadis-hadis sahih saja. Sebaliknya beliau ingin mengajar para penuntut ilmu hadis dan para pembaca kitabnya ini cara memahami pengajaran hadis. Atau poin penting ni, walaupun hadis tu memanglah syarat tinggi, tapi bukan poin penting saja. Poin penting dia nak mengajar ilmu hadis dan kefahaman tentang hadis dan pengajaran hadis. Dah. Maksud beliau ini boleh disaksikan melalui kesesuaian tajuk-tajuk bab yang dibuatnya dengan makna-makna yang tersirat dalam hadis-hadis yang dikemukakan di bawahnya. Meninggalkan setengah bab tanpa mengadakan apa-apa tajuk sungguhnya bertujuan mengajak para pembaca Sahih Bukhari itu mengeluarkan siri maksud-maksud hadis berdasarkan pemahaman mereka tentang tajuk sendiri. Dah. Oleh sebab itulah anda akan sering mendapati banyak hadis yang berulang-ulang dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari tidak hanya bermaksud mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tinggi tahap kesahihannya semata-mata. Malah antara tujuan beliau ialah mengeluarkan sebanyak mungkin maksud dan kesimpulan daripada hadis dengan memerhatikannya dari pelbagai perspektif. Tu Imam Bukhari ada juga. Ni nak latih pelajar-pelajar dia, orang belajar kitab Sahih Bukhari supaya boleh buat tajuk, dia boleh memahami secara mendalam. Hadis satu hadis sahih tu banyak istinbat hukum ke pengajaran, banyak perkara dia boleh ambil. Dari bab ni boleh bab muamalah, boleh bab jihad, boleh bab munakahat, bab email, boleh habis perkara boleh berbuah bab dah. Dengan satu hadis saja dah. Oleh sebab itu nampak berulang dah. Yang ke-8, tujuan Imam Bukhari mengadakan bab tanpa tajuk di sini ialah untuk istidrak. Ini pendapat ke-8 dah. Untuk istidrak atau mengimbangi maksud tajuk-tajuk bab sebelum ini yang seolah-olahnya menampakkan iman dan amal tidak boleh dipisahkan sama sekali, ada juga dah. Jadi untuk imbangi maksud tajuk-tajuk bab sebelum ini. Jadi iman dan amal tidak boleh, seolah tak boleh pisah langsung dah. Nah ni ada juga tajuk tu soalan nak suruh nampak sebelum ni nampak iman dan amal ni tak boleh pisah dah. Betul-betul iman tu, amal tu iman juga dah. Tak ada masanya kalau berpisah. Jadi ada juga istidrak untuk imbang ni. Secara tidak langsung ia seolah-olahnya menyokong pegangan golongan Khawarij dan sebahagian golongan Mu'tazilah yang mendakwa bahawa melakukan dosa besar boleh menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Kan tajuk iman dan amal tak boleh pisah. Dia jadi macam Mu'tazilah atau Khawarij, buat dosa besar, buat dosa terus jadi kafir dah. Jadi nak imbang, nak lawan pendapat ni pula, dia kena itulah, nak lawan Murji'ah pun jangan jadi Mu'tazilah Khawarij, gitulah. Allah SWT tidak akan mengampunkan dosanya itu dan dia akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya mengikut pendapat Mu'tazilah Khawarij ni. Sementara di satu pihak yang lain pula, iaitu golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah mengatakan amal tidak memberi apa-apa kesan pun kepada iman. Dia nak lawan Murji'ah jangan sampai tahap jadi Khawarij atau Mu'tazilah ni. Menerusi hadis di bawah bab tanpa tajuk ini, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahawa amal bukanlah penentu untuk seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka.
Justru di penghujung hadis ke-18 di atas, Nabi SAW menyatakan, dan sesiapa yang melanggarnya, melanggar maksudnya buat dosa jugalah. Lalu Allah menutup pintu untuk dosanya, maka urusannya di akhirat kelak terserahlah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Tu maksudnya hadis bab ni dah. Maksudnya nak bleng-bleng email kait apa amal tu perbuatan juga termasuk email, tidak bermaksud kafir tu. Dan ada kemungkinan dimaafkan pada dah. Dalam erti kata yang lain, jika seorang yang melakukan sesuatu dosa besar seperti zina misalnya, perbuatan kejinya itu tidaklah diketahui oleh orang lain kerana Allah SWT tidak mendedahkannya, dia tetap masih berpeluang mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Tidak terus masuk neraka lah. Itu kelebihan. Ada lagi dah. Sekiranya bertaubat dan menginsafi dosa yang telah dilakukannya itu. Sebaliknya, bagi golongan Khawarij dan golongan sebahagian Mu'tazilah, pelaku zina seperti itu juga sudah menjadi kafir. Khawarij dan Mu'tazilah ni jauh tak lebar lah kita kata. Sangat-sangat lebar sangat sehingganya orang buat zina tu dia kata kafir dulu. Tak wajib dengan sebabnya mereka menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya mengikut Khawarij dan Mu'tazilah. Lihat Al-Abwa wa Tarajim jilid 1 muka 347 dan 349, Fathul Bari jilid 1 muka 64, Umdatul Qari jilid 1 muka 152 hingga 153, Irsyadus Sari jilid 1 muka 142, Al-Kawakib Ad-Darari jilid 1 muka 143, Kashful Bari jilid 2 muka 143 hingga 47, Nasrul Bari jilid 1 muka 243 hingga 245, Tuhfatul Qari jilid 1 muka 219. Itu rujukan kepada perbahasan tentang tajuk bab tanpa tajuk ni. Tak ada dah. Jadi panjang-panjang tu tentang bab tanpa tajuk dia. Sebab apa? Sekarang ni bagi kita masuk hadis. Okey, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'izullah ibn Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hawlahu isabatun min ashabihi tabi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tusifu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu buhtan wa la ta'tu buhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah wa man asaba min zalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bay'nahu 'ala zalika. Okay, lihat atraf hadis yang sama lah. Ke-18 ini hadis yang sama dengan hadis 18 kita baca ni. Pada nombor 3892, 3893, 3999, 4894, 6784, 6801, 6873, 7055, 7199, 7213, 7468. Nombor hadis dalam Sahih Bukhari yang sama hadis ni. Okey, Abu Yaman meriwayatkan pada kami. Katanya Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Qurashi meriwayatkan pada kami daripada Zuhri. Katanya Abu Idris A'izullah bin Abdullah meriwayatkan padaku bahawa Ubadah bin Samit radhiyallahu selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau juga merupakan salah seorang naqib di malam Aqabah, malam Lailatul Aqabah dah, perjanjian Aqabah lah. Meriwayatkan katanya pernah ketika dikelilingi para sahabat Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, berbai'atlah, berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati denganku bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu, dan tidak akan melakukan suatu perkara dusta yang diada-adakan semata-mata, serta tidak akan menderhaka kepada pemimpin dalam suatu perkara yang baik. Sesiapa di antara kamu dapat memenuhi bai'ahnya itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Siapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya.
Dan siapa yang melanggarnya, Allah menutupinya. Maka urusannya di akhirat kelak terserahlah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Kami terus berbaik kepada baginda atas perkara-perkara tersebut. Lebih dah ada. Sekat tu hadis nak. Jadi syarah dia panjang lah. Nota kaki ni banyak main dah. Mana dah? Tak. Panjang main dah. Ni hadis. Okey, sekarang ni kita pergi pada perawi dah. Jadi pertama katanya dari kepada kami Az-Zuhri Syu'aib bin Hamzah Al-Qurashi merak kepada kami daripada Az-Zuhri. Katanya Abu Idris Aizullah bin Abdullah. Jadi situ dah. Siapa dia? Beliau datang Abu Idris Al-Khawlani Ad-Dimashqi. Beliau ialah Abu Idris Aizullah bin Abdullah bin Umar Al-Khawlani Ad-Dimashqi. Seorang tabi'in besar lah. Abu Idris itu adalah kunyahnya. Ayahnya Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah SAW. Ayah dia tu Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah SAW. Dah. Ibn Umar kau siapa dia? Bukan Ibn Umar lain. Abu Idris dilahirkan pada tahun berlakunya peperangan Hunain. Semasa hayat Rasulullah SAW lagi dah. Beliau telah mendengar hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, Mu'az, Abu Darda, Ubadah bin As-Samit dan lain sahabat besar Rasulullah SAW. Bukan Ibn Umar, Umar ni ada. Ayah dia ni lah. Gitulah. Selepas Abu Darda, Abu Idris lah yang dianggap sebagai orang alim di Syam. Lepas Abu Darda tak ada, tak Abu Idris lah. Selain alim, beliau juga terkenal sebagai ahli ibadah dan qari. Abdul Malik bin Marwan telah melantik beliau sebagai hakim di Syria. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Lantik dia hakim di Dimashq. Abu Idris meninggal dunia pada tahun 80 Hijrah. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam kutub Sittah dan dalam kitab hadis yang utama. Hadis kita kata hadis lain tak ada dah. Kita kata utama hadis. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 64, Umdatul Qari jilid 1 muka 153. Irsyadus Sari jilid 1 muka 143, Al-Kaqibud Darari jilid 1 muka 114, Taqribut Tahzib muka 209. Kashful Bari jilid 2 muka 48, Nasrul Bari jilid 1 muka 245. Itu tentang perawi hak disebut sini Abu Idris Aizullah bin Abdullah. Lepas tu dia merawatkan kepadaku bahawa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu siapa dia Abdullah bin As-Samit sahabat ni. Berdatang Ubadah bin As-Samit. Beliau ialah Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Al-Badani. Beliau dikunyahkan dengan Abdul Walid. Gelar dia, kunyah dia Abdul Walid. Abdul Walid. Ubadah telah turut serta dalam 2 perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni sebelum Nabi berhijrah tu. Ada perjanjian Aqabah pertama dan ada perjanjian Aqabah kedua dah. Jadi 2 je ada dah. Perjanjian Aqabah ni dia ada 2 dan perang Badar terlibat dan semua peperangan yang lain terlibat lah. Beliau merupakan salah seorang daripada 12 orang naqib. Yang ketua yang mewakili sekumpulan orang-orang Ansar yang dilantik oleh Rasulullah SAW pada malam Aqabah kedua. Yang berlaku pada tahun ke-13 kenabian. 13 kenabian tu. Jadi dia ni jadi nakib lah. Nabi buat nakib ni sebagaimana orang Yahudi Nasrani dia ada 12 kaum dia dah. Jadi Nabi juga ikut jugalah. Ada pedah 12 ni dah. Ada hikmah wallahu a'lam lah. Nabi pun buat 12 orang nakib sebagaimana Nabi Musa tu ada 12 orang 12 kabilah kalau kira ada. Dia pecah 12 orang kumpulan bagi dia. Jadi dia tu salah seorang lah nakib daripada 12 orang tu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Ubadah telah diutuskan ke Syam untuk berkhidmat sebagai hakim dan guru. Jadi masa Umar, Ubadah ni pergi ke Syam ke Syria, jadi tak hakim, jadi guru lah. Beliau menetap di Hims, kemudian berpindah ke Palestin. Syria ke Syam belaka ke dah. Mula Hims Syria lah ni, lepas tu di ke Palestin dan meninggal dunia di Ramlah. Dikatakan bahawa beliau meninggal di Baitul Muqaddas. Bukan Baitul Muqaddas atau itulah maliknya Baitul Muqaddas atau Baitul Muqaddas.
Baitul Maqdis tak boleh, salah dah. Baitul Maqdis pada tahun 34 Hijrah ketika berusia 72 tahun. Dia meninggal dah. Ada juga yang menyebutkan beliau hidup hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Ada kata gitu juga. Beliau merupakan salah seorang dari pengumpul Al-Quran semasa hayat Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam tarikh sawirnya. Bukan kitab ni lah. Tarikh sawirnya. Kitab ada tarikh kabir, tarikh sawirnya. Dan Ibn Sa'ad daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ibn Sa'ad, Ubadah bin Samit seorang yang tinggi. Sasa, gagah lah. Mana. Cantik dan luas pengetahuannya lah. Sa'id bin Ufair berkata, tingginya adalah 10 jengkal. Ini kira gana 10 jengkal ni. Tahu tak? Beliau telah meriwayatkan sebanyak 181 hadis dengan 6 daripadanya diambil oleh Bukhari dan Muslim. Ada 181 hadis. Bukhari Muslim, lain itu lain lah. 2 daripadanya Bukhari saja dan 2 daripadanya lagi Muslim saja. 2 lagi kongsi-kongsi lah. Sekumpulan sahabat dan tabi'in telah meriwayatkan hadis daripada beliau, daripada Ubadah bin Samit lah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 163. Irsyadus Sari jilid 1 muka 143. Al-Kawakib Ad-Daruri jilid 1 muka 114. Taqrib At-Tahzib muka 292. Tahzib Asma' wal Lughah jilid 1 muka 256 hingga 257. Kashful Bari jilid 2 muka 48. Nasrul Bari jilid 1 muka 245. Tu tentang apa dia? Ubadah bin Samit. Lepas tu, selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, Ubadah bin Samit ni, beliau juga merupakan seorang naqib di Malam Aqabah. Diriwayatkan katanya. Keistimewaan sahabat yang ikut serta dalam Bai'ah Aqabah dan peperangan Badar. Dia ada kelebihan dah. Ikut serta peperangan Badar ataupun Aqabah ni, dia ada kelebihan. Perawi hadis ini Abu Idris Aizullah bin Abdullah telah mengambil riwayat ini daripada Ubadah bin As-Samit. Tidak hanya menceritakan beliau telah mengambilnya daripada Ubadah bin Samit, beliau telah mengambilnya daripada Ubadah dengan menyebut namanya sahaja dan nama ayahnya saja, tidak. Tetapi beliau juga turut menyertakan sedikit latar belakang perawi tempat ambilannya dengan mencelah bahawa selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau juga merupakan salah seorang naqib di Malam Aqabah. Jadi orang hebat lah. Perawi sahabat ni orang sahabat yang hebat lah. Tujuan beliau menyebutkan latar belakang Ubadah sebagai ahli Badar ialah kerana para sahabat yang termasuk dalam golongan ini, golongan ahli Badar ni, peperangan Badar ni, mempunyai kedudukan dan darjat yang istimewa dan tersendiri dalam Islam. Pangkat tinggi dah. Secara tidak langsung ia bererti cerita yang dibawakan olehnya ini bukanlah berpunca daripada sebarangan orang lah. Dan bukan calang-calang perawinya lah. Beliau ialah ahli Badar dan salah seorang naqib di Malam Aqabah. Tentulah cerita yang dikemukakannya mengandungi mesej yang cukup besar maknanya kepada umat kemudian. Keistimewaan ahli Badar di sisi Allah SWT amatlah besar sehingga Allah SWT telah menawarkan kepada mereka kebebasan penuh untuk melakukan apa sahaja yang mereka inginkan. Kerana dosa-dosa mereka sudah dan akan diampunkan oleh Allah SWT. Bagi peribadahan ni Allah telah jamin dosa diampunkan. Sudah dah diampunkan olehnya dunia lagi dah. Terus itu disebutkan oleh Allah dalam satu hadis kudusi firman-Nya, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Bermaksud lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Sesungguhnya aku telah pun mengampunkan kamu. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Hibban, Al-Hakim, Tabarani dan lain-lain. Jadi ikutlah menurut agama pun Allah telah mengampunkan dosa kamu lah. Tu mengikut hadis tersebut jadi kuatlah ni. Malam Aqabah yang dimaksudkan. Malam Aqabah ni, perjanjian Aqabah. Malam Aqabah yang dimaksudkan di sini ialah Malam Aqabah kedua yang telah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Aqabah ialah nama satu kawasan laluan sukar di bukit dekat Mina. Dia ada dekat kawasan Mina tu ada laluan bukit sukar atau selit sikit. Pada malam itu berlakulah apa yang dinamakan sebagai Bai'ah Aqabah kedua oleh golongan Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdiri daripada 70 orang lebih. Bai'ah Aqabah pertama telah berlaku pada tahun ke-12 kenabian lagi dah. Awal lagi lah Aqabah pertama. Ia disertai hanya 12 orang Ansar sahaja dah. Setelah selesai kerja mereka di Mekah, Rasulullah SAW menghantarkan Mus'ab bin Umair bersama mereka ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lain kepada penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair ni jadi
duta Nabi dah, ngajar pada orang Madinah ni. Pada setiap musim haji, Nabi SAW selalu bertemu dengan ketua-ketua kaum dan kabilah-kabilah yang datang ke Madinah, ke Mekah maksudnya, untuk mengerjakan haji. Baginda mengemukakan ajaran Islam pada mereka. Kebetulan pada tahun ke-11 kenabian, beberapa orang Khazraj dan Madinah juga datang untuk tujuan yang sama. Nabi SAW pergi juga menemui mereka untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Apabila mendengar baginda SAW membaca beberapa ayat Quran, mereka berkata kepada sesama sendiri bahawa ini nampaknya Nabi akhir zaman yang selalu diceritakan pada kita oleh orang Yahudi di Madinah. Kata serupa lah. Orang Yahudi cerita ni, Nabi akhir zaman ni, Nabi Muhammad dah cerita ni, baca Quran ke apa ni. Jangan pula sampai mereka mendahului kita dalam menyambut seruannya. Janganlah orang Yahudi dulu sambut, biar kita sambut dakwah Nabi ni. Lalu semua mereka memeluk agama Islam di tahun tu dah, tahun ke-11 ni. Mereka hanya 6 atau 8 orang sahaja pada ketika itulah. Pada pergi masuk Islam pada tahun ke-11. Nah, masa buat haji dah. Orang Khazraj, orang apa? Orang Khazraj ni, orang Khazraj ni, bukan orang Aus, Khazraj macam ni. Lalu semua mereka memeluk agama Islam lah. Hanya 6 atau 8 orang saja. Pada ketika itu tidak ada berlaku apa-apa pembai'ah lagi lah. Selain daripada memeluk agama Islam saja. Ubadah bin Samit tidak termasuk dalam 6 atau 8 orang Ansar yang mula-mula bertemu dengan Rasulullah SAW pada tahun ke-11 itu, tidak lagi dah. Jadi 8 orang itu bukan Ubadah bin Samit. Beliau hanya hadir dan ikut serta dalam bai'ah Aqabah pertama dan kedua yang berlaku pada tahun ke-12 dan tahun ke-13 kenabian. Lihat Al-Kawakib Ad-Darari jilid 1 muka 14 hingga 15, Al-Tawdih jilid 2 muka 543 hingga 546, Al-Bab wa Tarajim jilid 1 muka 349 hingga 350, Kashful Bari jilid 2 muka 50 hingga 52, Nasrul Bari jilid 1 muka 244, Tulfatul Qari jilid 1 muka 220 hingga 221. Okay, habis itu tentang Ubadah bin Samit dah. Biodata Ubadah bin Samit. Okay, lepas tu juga merupakan salah seorang nakib di malam Aqabah. Meriwayatkan katanya pernah ketika dikelilingi para sahabat, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, berbai'ahlah, berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati dah. Janji tak astia lah. Janji sungguh-sungguh hati denganku bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syirik lah. Terbahabat syirik. Besar dosa syirik. Perhatikanlah. Setiap pesanan berupa amaran baik oleh Nabi SAW atau oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, pasti pesanan-pesanan itu didahului dengan amaran supaya menjauhi syirik terlebih dahulu. Kemudian barulah disusuli dengan pesanan-pesanan yang lain. Ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan menyekutukan Allah SWT itu adalah perkara yang amat-amat buruk implikasinya, kesannya. Masakan tidak? Bukankah apa jua amalan kebajikan, biarlah sehebat mana pun atau sebanyak mana sekalipun, pasti akan tertolak juga dengan adanya syirik dalam jiwa seseorang pelakunya. Malah anda kata, pelaku syirik memohon ampun sekalipun terhadap perbuatan dosanya yang lain, permintaannya tidak akan diperkenankan oleh Allah SWT. Dia minta ampun pun terhadap dosa lain tak guna kalau syirik tak tinggal dah. Selagi dia tidak kembali mentauhidkan penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Apabila disebut syirik, maka termasuklah dalamnya syirik pada zat Allah, pada perbuatan Allah, dan syirik dalam beribadah kepada Allah. Syirik ada semua lain tak lah. Beribadah kepada benda lain bersama-sama Allah. Bahkan kadang-kadang termasuk juga dalamnya perbuatan riya. Kalau riya itu dalam hadis disebut sebagai syirik kecil. Zahir hadis ini menunjukkan syirik yang dimaksudkan di sini ialah syirik akbar lah, syirik besar lah. Kerana itulah yang dimaksudkan apabila disebut syirik secara mutlak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau syirik secara mutlak tu maksudnya syirik besar, bukan syirik kecil. At-Tibi berpendapat syirik yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini ialah syirik kecil, itu riya. Tapi ada juga ulama kata ni syirik kecil dah. Penggunaan perkataan syai'an dalam bentuk nakirah memasukkan semua bentuk syirik, termasuk juga dosa syirik kecil. Kalau kira situ kak. Kalau syai'an tu sesuatu semua sekali lah nakirah. Semua bentuk syirik ada. Allah alam lah. Okey, habis itu. Tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak kamu.
Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu. 245. Nota kaki 245. Bukti mencuri, berzina, membunuh anak dan memfitnah adalah dosa yang besar. Perbuatan membunuh anak yang termasuk dalam dosa-dosa besar itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan cara menanam anak-anak mereka hidup-hidup. Perbuatan sebegini dikeji oleh Allah SWT kerana ia bercanggah dengan konsep tauhid. Ini kerana motif yang mendorong mereka melakukan perbuatan keji tersebut adalah kerana membimbangkan kos perbelanjaan harian, kos kehidupan akan meningkat dengan kehadiran anak-anak yang terpaksa ditanggung oleh mereka. Bunuh anak kerana miskin. Tadi bunuh anak, dosa besar. Jadi dengan menganggap bahawa jumlah rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki kepada mereka akan berkurangan kerana terpaksa berkongsi dengan anak-anak adalah termasuk dalam salah satu bentuk syirik sebenarnya. Kalau kita perhati molek, ada kaitan syirik juga. Benda ni, kait syirik ni, gitulah. Ia tidak sepenuhnya berkaitan dengan Allah. Begitu juga kayu kokar ke, ataupun lepas ada setengah kata dia doa istighosah minta Tok Wali dulu ataupun berkat Tok Wali kau ke apa tak. Kadang-kadang ada bentuk kesyirikan juga kerana tak nampak Tuhan ni lebih dekat dengan mereka dan lebih mudah mendengar permohonan mereka berbanding Tok Wali. Ada bentuk syirik, ada syirik juga situ. Mengenai perbuatan mereka itu Allah Taala telah berfirman, qad khasira allazina qatalu auladahum safhan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Bermaksud sungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka kerana kebodohan. Dan tanpa landasan ilmu pengetahuan, mereka menghalang rezeki yang Allah hendak berikan kepada mereka dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya sesatlah mereka dan tiadalah mereka mendapatkan petunjuk. Surah Al-An'am ayat 140. Itulah fenomena yang berlaku di zaman Nabi SAW yang telah mendapat teguran daripada Allah SWT. Melalui ayat Al-Quran, fenomena yang sama turut berlaku di zaman moden ini. Malah kekejaman berlaku soal bayi masih dalam kandungan lagi. Janin tidak berdosa malah belum sempat ditetap wajahnya itu dibunuh dengan pelbagai alasan. Yang kesemuanya tetap berlega di sekitar menafikan takdir dan kekuasaan Allah SWT. Sedangkan dalam pembahagian rezeki kepada setiap makhluknya, Allah SWT tidak pernah melepaskan tugas itu kepada orang lain termasuk ibu bapa, penjaga dan sebagainya. Jadi berizki kepada anak ni bukan kita dah, bukan mak pak. Tapi Allah SWT sendiri yang berizki. Firman-Nya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Bermaksud dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak tu, bukan mak pak ke, malah kepada kamu juga dah. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Surah Isra ayat 31. Ibu bapa juga sebenarnya tidak sedar bahawa anak-anak itu sendiri adalah rezeki. Dan mereka merupakan salah satu punca rezeki pada kedua ibu bapa. Anak-anak ni lahir bersama bawa rezeki. Kadang-kadang kita boleh kerja, rezeki kita bertambah, kerana bertambah anak ni. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am tadi. Dalam memilih masa dan bilangan yang sesuai untuk memiliki anak-anak pula, ibu bapa juga tidak pernah mengetahui bahawa benih mereka yang manakah yang akan menjadi bila penentuan dan pemilihan anak-anak bukan berada tangan mereka. Bakat dan keistimewaan anak-anak tidak pernah berada pada bilangan tertentu dalam hierarki adik-beradik. Kadang-kadang ada sulung, anak sulung hebat, anak tengah, ada macam-macam lah. Kerana kadang-kadang kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh anak-anak yang sulung, namun kedapatan juga anak yang tengah lebih menonjol berbanding adik-beradik yang lain. Tak kurang juga anak yang bongsu mengatasi abang-abang dan kakak-kakaknya yang lain dalam kepintaran dan karisma. Macam-macam manusia ni. Kadang-kadang keistimewaan dan kelebihan tidak dianugerahkan oleh Allah SWT kepada anak-anak seseorang. Sebaliknya Allah SWT menyimpannya terlebih dahulu untuk diberikan kepada cucu-cucu cicitnya. Malah mungkin sehingga ke generasi yang ketujuh daripada keturunannya lah. Dah kadang-kadang mak pak dia tak hebat mana pak dia. Bodoh ketika jadi kau gapa tiba-tiba anaknya jadi cucu cicit dia jadi orang alim. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah melalui firman-Nya ini ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'a. Bermaksud tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidaklah mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat sebelah. Kalau tak tahu manfaat. Kadang-kadang anak kita hak tak cerdik tu, hak tak ngaji jauh, dah duduk sekarang kita sakit demam kecing berok gapo masalah gapo, anak hak tak pandang ngaji tu lah cara kita.
Hak ngaji pandai konon ni kerja pah mana-mana, tak balik-balik dah. Balik setahun sekali ke, kadang-kadang tak balik. Tak tahu pun ada juga dah. Jadi ingatlah tu yang beri manfaat pada kita ni, kita tak tahu. Kadang-kadang anak yang kita berasa tak pandai ke remeh tu yang lebih memberi banyak manfaat pada kita ni. Itulah konsep rezeki yang dimasukkan oleh ayat ke-140 surah Al-An'am yang dikemukakan di atas, kerana dalam menentukan bahawa rezeki manakah yang paling berkat bukanlah urusan makhluknya. Dan sebab itulah Nabi SAW sering mengingatkan kita agar sentiasa menghabiskan sisa-sisa makanan yang dihidangkan. Kerana menurut kepercayaan baginda, manusia tidaklah mengetahui pada bahagian manakah daripada makanannya terletak keberkatan yang Allah hendak berikan kepadanya. Jadi makanan kita pun tak tahu hak mana lebih berkat ni. Berkat belaka tapi hak paling berkat ni. Ada setengah tu kita makan hak tu jadi sihat tu pada kadang jadi berkat lah. Lebih berkat dalam seluruh sehingga kita boleh beramal dan kebaikan macam-macam lah berkat ni. Dengan memahami konsep rezeki dan keberkatannya, anda tidak akan menolak untuk memiliki anak-anak. Kerana seringkali kita temui pasangan-pasangan yang terlalu mengidamkan kehadiran cahaya mata tetapi masih belum diperkenankan oleh Tuhan pemberi rezeki tersebut, walaupun telah mencubanya melalui pelbagai cara. Orang tak boleh anak macam-macam cara dah. Tanah lah, gapo lah, macam-macam cara dah suruh anak belilah anak dia. Kita hak beli anak ni tidak bersyukur pula, tak kena lah. Dengan menyedari bahawa anda adalah di antara orang yang terpilih untuk memiliki anak-anak sebagai rezeki, tentu anda tidak tergamak menolak rezeki yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang terpilih sahaja dengan membunuh mereka ketika masih janin lagi. Jadi jahat sangat lah. Kita terpilih oleh rezeki tu satu perkara yang besar. Kalau bodoh lagi anak, jahat benar, bodoh lagi lah. Perbuatan itulah satu perbuatan yang bodoh dan sangat-sangat merugikan. Tepat sekali dah firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat An'am tadi dia. Itu tentang membunuh anaknya. Dua tempat berlima ni. Lepas tu tidak mencuri, zina, membunuh anak kamu dan tidak akan melakukan suatu perkara dusta yang diadakan semata-mata. Maksudnya apa? Tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diadakan semata-mata. Maksudnya apa? Jadi letak kaki kedua tempat penan ni. Frasa ini sebenarnya merujuk kepada bai'ah Rasulullah SAW dengan golongan wanita. Ni cerita pasal Nabi bai'ah, ada orang tina sekali dia. Ia digunakan secara kinayah kiasan untuk dakwaan seorang perempuan terhadap anak sumbangnya atau anak pungutnya sebagai anak suaminya sah. Jadi bukan anak dia dah, tapi dia anak orang lain ke zina ke apa dah. Ataupun kutip anak orang lain dah. Kerana perut yang mengandung itu berada di hadapannya. Dan faras yang melahirkan anak itu adalah di antara kedua kakinya. Namun begitu oleh kerana frasa ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berbai'ah dengan kaum lelaki, perlulah ia difahami bukan dengan maksud asalnya tadi. Antara maksudnya sini ialah jangan mengada-ngadakan dusta atau jangan mereka-reka cerita untuk memfitnah orang lain lah. Tangan dan kaki adalah kinayah kiasan kepada umpamanya diri kerana sebahagian besar perbuatan manusia dilakukan oleh tangan dan kakinya. Ada juga orang yang dihukum kerana jenayah lisan yang dilakukan olehnya lalu dikatakan kepadanya, inilah balasan perbuatan kedua tanganmu dia. Mulut dia kecek salah jahat fitnah orang kena sama dah, tapi kedua tanganmu juga istilahnya digunakan dah. Boleh juga yang bermaksud janganlah kamu mengaitkan seorang dengan suatu perkara tidak baik kerana perang sangka semata-mata sangka buruk dah. Atau kerana dengki terhadapnya. Sesetengah ulama berpendapat frasa ini bermaksud jangan kamu menuduh seseorang melakukan keaiban di khalayak ramai secara terang-terangan. Gitulah dia. Kedua tempat 7 nak. Serta tidak akan menderhaka kepada pemimpin. Maksudnya apa ni? Bukti menderhaki Nabi SAW dan pemimpin dalam perkara ma'ruf adalah dosa besar. Jadi derhaka pada Nabi dan derhaka pada pemimpin dalam perkara yang baik, benda baik, bukan benda salah dia, adalah dosa yang besar. Dalam riwayat Bukhari yang lain tersebut bala ta'suni bermaksud dan jangan kamu menderhakaiku. Larangan menderhakai ini boleh juga dipakai dalam erti yang umum. Ertinya yang umum seperti kepada ibu bapa, kepada guru, kepada pemimpin dan lain-lain. Ni cikgu suruh masuk baju dari seluar apa dah. Tak wajib, tak kata tak wajib pun tak ada. Tuhan suruh tak boleh kata gitu.
Benda tu ma'ruf, benda yang baik, lebih kemas. Tak boleh berhujah yang gitu dah. Pemimpin lain pun suruh benda baik, kena buat lah. Walaupun kita tak sokong parti dia kau apa pun. Itulah artinya wala ta'su tanpa ada ni dah. Di akhirnya seperti dalam riwayat di atas lah. Ada riwayat kata ta'su ni, ada riwayat ta'su saja dah. Ta'su ni semua sekali lah. Okay, dalam perkara baik dah. Dia kata serta tidak akan menderhaka pada pemimpin dalam suatu perkara yang baik. Apakah maksud baik sini? Ma'ruf dan dimaksud tidak menderhakai dalam perkara yang ma'ruf. Ma'ruf adalah satu kata nama yang merangkumi setiap perkara-perkara yang baik berupa mentaati Allah, berbuat baik kepada manusia, setiap perkara elok yang dianjurkan syarak dan setiap perkara buruk yang dilarangkan oleh Allah SWT dah. Jadi Nabi SAW ingin mengingatkan mereka dengan sabdanya ini bahawa mereka hendaklah mentaati sesiapa sahaja pun dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik dah. Orang yang menganjurkan atau melakukan perkara ma'ruf tidak harus sama sekali diderhakai. Maka seharusnya lah seseorang itu mencuba sedaya upaya menjauhkan dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT. Larangan supaya tidak menderhakai dalam perkara yang ma'ruf dalam bai'ah ini adalah terhadap perkara-perkara yang ma'ruf yang dilaksanakan oleh para pemimpin yang berkuasa. Sini ni siapa-siapa pemerintah yang zalim setara mana jahat setara mana pun, kalau benda yang suruh tu benda baik, kita kena ikut. Tuntutan agar mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf ini tidak hanya terhenti kepada pemimpin-pemimpin Islam saja. Sekiranya umat Islam berada di bawah pemerintahan bukan Islam sekalipun, mereka tidak harus menderhakai para pemimpin tempatan dalam perkara-perkara baik yang dilaksanakannya. Duduk negara putih, duduk mana-mana Jepun ke apa, kita kena ikutlah undang-undang dan peraturan disuruh oleh mereka pada rakyatnya, termasuk kita dah. Jadi kita tak boleh degil lah. Kata bukan agama suruh ni, tak boleh kita kata gitu dah. Ni pergi Jepun, ada ustaz pergi Jepun. Litah, orang tak litah jalan dah. Lampu hijau, lampu merah, jangan litah lagi. Dia kata, litah. Kata Mesir tu litah memang ya. Ustaz berhujah gitu, tak boleh. Merosakkan Islam dah. Kita kena ikut lah, taat lah pada undang-undang di sana. Mesti tak ikut undang-undang itu satu perkara dah. Dalam keadaan pemimpin melakukan perkara-perkara yang tidak ma'ruf, mereka wajib menyanggahinya walaupun pemimpin itu beragama Islam. Kalau benda tu salah, tak boleh lah ikut dah. Okay, hikmah. Kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan perkara-perkara yang dilarang sahaja dalam hadis ini? Jika tanya mengapa Nabi SAW hanya menyebutkan perkara-perkara yang dilarang, bukanlah perkara-perkara yang disuruh mereka melakukannya, jawapannya ialah baginda SAW tidak mengabaikannya, bahkan baginda SAW telah menyebutkannya secara ringkas dalam sabdanya wala ta'su. Kerana derhaka adalah kata lawan kepada perintah suruhan lah. Hikmah di sebalik menyebutkan banyak larangan dan bukannya suruhan adalah kerana tidak melakukan sesuatu adalah lebih mudah berbanding melakukannya. Menjauhi suatu perkara yang buruk itu adalah lebih diutamakan berbanding mencari suatu perkara yang baik. Tak penting benda buruk, benda bahaya, benda merosakkan lebih utama daripada kita buat benda baik dah. Yang di samping buat benda buruk dah. Membersihkan diri daripada perkara keji itu adalah lebih diutamakan berbanding berhias dengan perkara yang elok. Pakai serba tapi buat perkara bid'ah, rosak dah. Dan supaya mereka meninggalkan segala perkara yang dilarang itu dengan dinyatakan secara khusus tentangnya dah. Kadang-kadang benda yang pakai serba molek tapi buat bid'ah, pakai tangkai kokar ke apa, tak ada pedahnya dah. Teguran dan kritikan terhadap Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Hadis ini juga merupakan sangkalan nak jawab hujah kepada kaum Murji'ah yang mendakwa bahawa tasdik meyakini dalam hati semata-mata sudah memadai untuk seseorang memasuki syurga. Dan imannya tidak akan terjejas meskipun dia melakukan maksiat apa sekalipun. Macam golongan liberal ni lah, Murji'ah ni. Jika benar dakwaan mereka itu, kenapa Rasulullah SAW sampai berbai'ah dengan para sahabatnya supaya menjauhi perkara-perkara keji tersebut? Tak ada pedah Nabi janji, bukan main janji tak setia, pegang sungguh-sungguh. So pegang sungguh-sungguh ni tak? So tinggal benda maksiat. Jika benar dakwaan mereka itu, kenapa baginda sampai bersabda, siapa di antara kamu dapat memenuhi bai'ahnya itu, janji tak setia itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Dah. Dan siapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya di akhirat kelak terserahlah kepada Allah.
Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Ni bai'ah Nabi ni sampai tahap tu je. Setengah ni bai'ah jemaah Islam kono ni, parti Islam ke apa, siapa nak lah buat dosa nak dah. Cerah bintang tak tega lah. Tu karut lah, tak usah nak main-main lah agama ni dah. Tak betul dia. Setara Nabi pergi tu cara bai'ah dia. Nabi ni bukan parti Islam dah. Nah, Islam, Nabi terbawa Islam sungguh. Parti boleh tentu kadang-kadang menunggang agama dia. Okay, bahagian terakhir sabda Rasulullah SAW pula, iaitu, dan siapa yang melanggarnya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya di akhirat kelak terserahlah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Menyangkal pegangan golongan Khawarij dan sekumpulan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar menjadi kafir, tidak akan dimaafkan dan pasti akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya ni pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi sangka juga dah. Murji'ah punya disangka pendapat Khawarij dan Mu'tazilah pun jadi sangka dengan hadis ni dah. Okay, habis itu kita tak habis lagi nak ingat kau habis dah nak bawa sikit dah. Siapa di antara kamu dapat memenuhi banyak itu, maka pahalanya jami' oleh Allah. Jadi jaminan Allah untuk memberikan pahala. Terjemahan. Dijami' oleh Allah difahami daripada perkataan lil wujub ala dah, yang memberi erti wajib atau mesti Allah beri pahala dah. Oleh kerana mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tiada satu perkara pun yang wajib dan mesti dilakukan oleh Allah SWT. Itulah sebabnya penulis menterjemahkannya dengan dijami' oleh Allah dah. Kalau ikut bahasa benar macam wajib, Allah wajib beri pahala dah. Tapi ikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah ni, Allah tak wajib dah. Nak siapa dia nak paksa Allah dah. Maksudnya ialah Allah berjanji untuk memberikan pahala kepadanya, oleh kerana Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya ini, innallaha la yukhliful mi'ad. Bermaksud sungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Surah Al-Imran, surah ke-9. Maka dapatlah disimpulkan bahawa Allah memberi jaminan untuk memberikan pahala kepadanya. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wallahu a'lam.